Rakyat perlu menelan kepahitan jangka pendek demi kejayaan masa depan, kata bekas Menteri Kewangan II dan Ahli Parlimen Titiwangsa Johari Gani. Dalam temu bual eksklusif bersama FMT, beliau menggariskan 3 faktor utama yang diperlukan Malaysia untuk membantu membaiki keadaan ekonomi yang suram. Pertama, kita mesti ada kestabilan politik. Kenapa kestabilan politik? Kerana kestabilan politik ini boleh memastikan kita boleh buat polisi yang tidak popular dengan rakyat dan menyebabkan kerajaan tak bertukar. Dan hasilnya kita akan nampak dalam masa jangka masa panjang. That means kita call it short term pain, long term gain. Johari menambah kestabilan politik juga harus disertai kemampuan untuk melaksanakan dasar-dasar yang digariskan demi mencapai matlamat yang disasar. Yang kedua, kita mesti ada tim yang pasukan yang mempunyai experience dan kompeten untuk melihat apa benda, which part that we need to go and realign back our economy to make sure that it will benefit long term. I mean, will benefit the future generation. But to do that, very painful we have to do now. For example, nak buat targeted subsidies. That is one of the example. It's not easy to do, but we have to do it. Alright, for what? For the future generation. Okay? Bagaimanapun, untuk melaksanakan dasar-dasar yang kurang popular, kerajaan perlu mendapatkan kepercayaan rakyat sepenuhnya. And number 3, when you want to implement all this strategy, because it will create a short-term pain for the rakyat and for the country as a whole. So you need a government that people have trust and they have the credibility and integrity and they trust you. Because it's important to have that trust. Kalau tidak, macam mana nak buat ni short-term pain, long-term gain ni? Because it's just like when you go and see doctor. You sakit, you pergi jumpa doctor, and doctor prescribe you all the pill. You take and you pay, you bring back, and then dia suruh makan 3 hari sekali, 3 kali sehari. You makan for the next 7 days. You makan. You never question about the ubat because you trust the doctor, right? But same thing like in economy. If you trust, if the government have the credibility and integrity and experience and also competent leaders, and at the same time having political stability, you can execute this, and people want to trust you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Zamani bin Muhammad Nazri dari kelas RAS 256 2A. Nombor baca saya adalah 2022 457 704. Di sini saya ingin membentangkan tentang kemerosotan pentadbiran. Apakah itu kemerosotan pentadbiran? Kemerosotan pentadbiran negara berlaku apabila kualiti dan kecekapan sistem pengurusan dan pentadbiran kurus di peringkat nasional merosot disebabkan oleh sebab-sebab seperti rasuah, kekurangan accountability, kepimpinan yang tidak berkesan, atau kepincangan dalam struktur atau dasar pentadbiran. Ini boleh mengakibatkan ketidakstabilan politik, kehilangan kepercayaan dan kredibiliti orang ramai dalam pentadbiran negara, serta isu sosioekonomi dan keselamatan yang ketara. Terdapat beberapa punca yang kita boleh lihat yang mendorong kemerosotan pentadbiran. Antaranya rasuah dan salah guna kuasa. Salah guna kuasa dan rasuah adalah faktor utama yang dapat merosakkan pentadbiran negara. Apabila pemimpin atau pegawai kerajaan melibatkan diri dalam amanah rasuah atau menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi, ia merosakkan integriti dan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Kelemahan institusi dan sistem pentadbiran adalah poin saya yang kedua. Jika institusi pentadbiran negara tidak berfungsi dengan baik atau terdapat kelemahan dalam sistem pentadbiran, ia boleh menyumbangkan kepada kemerosotan pentadbiran. Contohnya, kekurangan transparansi, kurangnya accountability, atau kekurangan dalam proses pembuatan keputusan boleh menyebabkan ketidakberkesanan dan ketidakadilan dalam pentadbiran. Poin saya yang ketiga adalah konflik politik dan ketidakstabilan. Konflik politik dan ketidakstabilan politik dalam sebuah negara boleh mengganggu pentadbiran yang efektif. Ketidakstabilan politik termasuk pergolakan dalam sistem politik, pergantian kerajaan yang kerap, atau ketegangan antara parti politik boleh menjejaskan kesinambungan dan konsistensi dalam proses pembuatan keputusan serta pelaksanaan dasar. Kebergantungan ekonomi adalah poin saya yang keempat. Kebergantungan yang berlebih terhadap sumber pendapatan tunggal atau sektor ekonomi tertentu boleh menyebabkan keteranan pentadbiran negara. Apabila sumber pendapatan utama terjejas seperti harga komoditi yang jatuh, negara mungkin menghadapi krisis keuangan dan kesukaran untuk menyediakan perkhidmatan awam yang memadai. Poin saya yang keempat adalah konflik etnik atau agama. Konflik etnik atau agama yang terus-menerus tidak diselesaikan dengan baik boleh merosakkan pentadbiran negara. Ketegangan antara kumpulan-kumpulan yang berbeza boleh menghalang pembangunan yang seimbang dan menyumbang kepada perpecahan sosial dan politik. Poin saya yang terakhir iaitu kurangnya partisipasi awam dan pelibatan rakyat. Pentadbiran yang tidak melibatkan rakyat dan tidak memberi peluang kepada mereka untuk menyumbang secara aktif dalam proses pembuatan keputusan boleh menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan rakyat terhadap kerajaan. Ini boleh merosakkan legitimasi dan keberkesanan pentadbiran. Di sini saya akan menerangkan cara-cara mengatasi masalah kemerosotan pentadbiran. Saya akan menceritakan dari 2 aspek yang berbeza, iaitu kerajaan terdahulu dan kerajaan sekarang, iaitu Malaysia Madani. Kerajaan terdahulu telah menubuhkan rancangan Malaysia Pertama RMK1, adalah rancangan pembangunan ekonomi yang pertama dilaksanakan sesudah tubuhnya Malaysia. Rancangan ini mempunyai objektif atau cara-cara seperti memajukan ekonomi seluruh negara demi kebajikan rakyat dan seterusnya mengeratkan perpaduan rakyat. Kedua, meningkatkan pentadbiran penduduk yang miskin. Ketiga, membangunkan ekonomi luar bandar. Keempat, mempertingkatkan lagi usaha ke arah kepelbagaian ekonomi negara. Kelima, mengurangkan pengangguran. Keenam, memajukan sektor perindustrian.
Di sini pula saya akan menerangkan tentang kerajaan sekarang, iaitu Malaysia Madani. Pada tahun 19 Januari 2023, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan Malaysia Madani sebagai kerangka dasar bagi memartabatkan semula negara sebagai negara makmur dan dihormati. Bertemakan membangun Malaysia Madani, konsep yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terletak pada 6 tonggak utama seperti berikut: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan insight. Kemampanan, kemajuan mutu kehidupan bangsa dalam acuan yang seimbang antara manusia dan alam. Kesejahteraan membawa makna keseimbangan atau lebih tepat lagi kehidupan dan segala sisinya yang terangkum dalam keseimbangan. Daya cipta pula mengandungi beberapa konotasi antara pembaruan, reka cipta dan reka baru. Hormat mengandungi konotasi maruah manusia, suatu kalimat yang yakni adab yang berasal daripada bahasa Arab. Keyakinan pun punyai kaitan yang erat dengan amanah, yakni suatu ikrar pertanggungjawaban moral, duniawi dan ukhrawi. Dan yang terakhir iaitu ihsan. Ihsan itu sinonim dengan makna peduli atau belas kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rashid binti Busri akan membentangkan isu semasa ekonomi Malaysia 2023. Yang pertama iaitu inflasi. Apabila menyebut tentang inflasi, semestinya kita akan terfikir tentang kemerosotan ekonomi di semua negara. Menurut Muhammad Turid Yaakob, inflasi adalah kenaikan umum harga barangan dan perkhidmatan dari semasa ke semasa. Kemampuan seseorang itu untuk membeli barangan semakin berkurangan atau masyarakat memerlukan wang yang lebih banyak untuk membeli barangan keperluan. Inflasi juga boleh disifatkan sebagai peningkatan harga yang berterusan secara umum. Data kadar inflasi 2023 Malaysia setiap tahun akan dinilai berdasarkan cara pengiraan dan pengukuran indeks harga guna IHP. Spesifikasi senarai barang dan perkhidmatan akan dikenakan kepada setiap kategori dan kedas perbelanjaan dan kemudiannya akan disusun mengikut subkumpulan barangan dan perkhidmatan. Ada 3 komponen utama yang memberi kesan besar dalam trend dan kadar inflasi 2023 di Malaysia, iaitu makanan dan minuman bukan alkohol iaitu sebanyak 29.5%, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain sebanyak 23.8% dan akhirnya pengangkutan iaitu sebanyak 14.6%. Jadi, apakah punca sebenar berlakunya inflasi di Malaysia? Okey, pertama, permintaan barangan dan perkhidmatan dalam pasaran meningkat secara mendadak yang tidak mampu ditampung oleh pembekal dan penawaran oleh pembekal, peniaga dan penjual pada ketika itu. Akhirnya, peniaga dan penjual tiada pilihan lain terpaksa menaikkan harga barang dan cas perkhidmatan bagi memenuhi permintaan tinggi di kalangan pelanggan mereka. Yang kedua, nilai ringgit Malaysia terus jatuh. Kebanyakan barangan keperluan perlu diimport dikala nilai ringgit terus merosot nilainya. Walaupun nilai ringgit Malaysia jatuh, namun setiap kos terus meningkat seperti kos operasi, kos pengeluaran, pengedaran meningkat, kos tenaga kerja dan juga kos bahan mentah turut meningkat secara mendadak. Ketiga, inflasi kian meningkat disebabkan oleh peperangan antara Ukraine dan Rusia, menyebabkan banyak bekalan makanan dunia melalui proses yang agak panjang dan sukar untuk menampung permintaan seluruh dunia pada ketika ini. Jadi, apakah langkah dan cara yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia Madani dan kerajaan terdahulu? Okey, bagi kerajaan dahulu, Perdana Menteri ketika itu yang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah meneruskan dan meningkatkan peruntukan subsidi lebih RM77 bilion tahun itu, menjadikan antara punca inflasi negara kekal rendah, malah berjaya menstabilkan harga barangan pada ketika itu. Ini dibuktikan menerusi purata harga ayam yang menurun pada bulan itu hasil tindakan menerusi subsidi yang ditanggung oleh kerajaan. Kerajaan memberi subsidi pada ayam untuk memastikan harga ayam tidak naik, iaitu sebanyak 1.1 bilion untuk ayam dan telur. Kesannya harga ayam dan bekalan ayam sudah stabil walaupun kerajaan tetapkan harga kawalan iaitu sebanyak RM9.40, tetapi purata nasional harga ayam pada 9 Julai telah menurun pada RM9.22 dan PAHAM merekodkan harga terendah iaitu RM8.95. Jadi intervensi kerajaan menunjukkan kejayaan kerana bekalan ayam sudah stabil dan harga dapat dikurangkan. Pada ketika itu, subsidi menyebabkan inflasi kita kekal rendah, mungkin paling rendah di Asia Tenggara dan mungkin juga di seluruh dunia. Inflasi negara kita kekal pada 2.8% dan jika subsidi tidak diberikan, inflasi negara mungkin akan meningkat kepada 8 hingga 11%. Selain itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut memberi penambahan bantuan kewangan secara tunai melalui Bantuan Pembangunan Malaysia BKM turut membantu mengurangi kesan kenaikan harga barang. Justru beliau menyifatkan intervensi kerajaan baik secara jangka pendek dan panjang bagi mengurangi kesan kenaikan harga berjaya menstabilkan barangan bekalan dan menurunkan harga. Bagi kerajaan Madani, inflasi keseluruhan pada suku pertama 2023 Malaysia semakin menurun kepada 3.6% berbanding 3.9% pada suku keempat 2022. Governor Bank Negara Malaysia Tan Sri Nur Samsiah Muhammad Yunus berkata faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah disebabkan terutamanya inflasi teras yang sederhana dan harga minyak RON 97 yang rendah. Inflasi yang sederhana ini mencerminkan faktor kos global yang lebih rendah berikutan gangguan rantaian bekalan yang semakin reda dan harga komoditi yang lebih rendah. Kerajaan kini telah meningkatkan kadar faedah OPR rate Malaysia untuk mengelakkan lebih ramai menggunakan duit pinjaman untuk berbelanja bagi menampung gaya hidup. Keputusan Bank Negara Malaysia itu lebih menekankan fokus terhadap keadaan pasaran domestik dengan melihat peningkatan pertumbuhan pengeluaran dalam negara kasar KDNK dan paras inflasi di Malaysia. Kadar OPR ini juga menggambarkan kedudukan ekonomi negara semakin memulih dan memberi keyakinan kepada pelaku luar untuk terus berlabuh di Malaysia.
Selain itu, Bernas akan menyalurkan peruntukan sebanyak RM60 juta iaitu kepada petani beras, RM10 juta bagi 2022 dan RM50 juta bagi 2023 sebagai sebahagian daripada langkah kerajaan untuk membantu pesawah dalam menguruskan kos sara hidup mereka yang turut meningkat. Keputusan juga dicapai iaitu kawalan harga dan subsidi ayam standard serta telur grade A, B dan C diteruskan sehingga suatu tempoh yang diletakkan termasuk telur import juga telah mula masuk dan berada di pasaran tempatan. Justru KPDN dan Kementerian Ekonomi bersetuju mewujudkan satu sekretariat bersama yang akan menjadi platform di peringkat pegawai untuk membincangkan peranan berbagai agensi dalam menangani kos sara hidup. Isu ekonomi Malaysia yang seterusnya adalah jurang pendapatan. Mereka miskin kerana mereka malas. Oh, ayah dia Tasri, dia kenal orang dalam ni. Oh, aku boleh berdiri seperti sekarang kerana usaha kuat selama ini. Luahan ini biasa didengari dalam borak kedai kopi. Jurang pendapatan juga dikenali sebagai jurang pendapatan atau ketidaksamaan pendapatan, merujuk kepada perbezaan ketara antara pendapatan individu atau pengguna dalam populasi. Jurang pendapatan mengukur jurang antara pendapatan yang diterima oleh bulan berpendapatan tinggi dan kumpulan berpendapatan rendah dalam masyarakat. Jurang pendapatan boleh diukur dalam berbagai cara termasuk perbezaan mutlak dalam purata pendapatan antara kumpulan dan menggunakan penunjuk statistik seperti indeks Gini. Indeks Gini adalah satu kaedah yang biasa digunakan untuk mengukur ketidaksamaan pendapatan dalam sesebuah negara. Jadi, apakah faktor yang menyebabkan jurang ini wujud? Yang pertama, pendidikan. Tahap pendidikan boleh mempengaruhi pendapatan seseorang. Individu yang mempunyai pendidikan tinggi cenderung mempunyai peluang pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi berbanding mereka yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih rendah. Yang kedua, akses kepada peluang ekonomi. Ketaksamaan akses kepada peluang ekonomi juga boleh menyumbang kepada jurang pendapatan. Faktor seperti akses kepada pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berkualiti dan peluang perniagaan boleh menjejaskan jurang pendapatan antara individu dan kumpulan. Yang ketiga, ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Ketidakseimbangan pembangunan wilayah di Malaysia juga merupakan faktor yang mempengaruhi jurang pendapatan. Terdapat perbezaan dalam pembangunan ekonomi antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar, di mana kawasan bandar selalunya mempunyai akses yang lebih baik kepada peluang dan infrastruktur ekonomi, manakala kawasan luar bandar mengalami batasan ini. Yang keempat ialah ketaksamaan gaji. Perbezaan gaji antara sektor formal dan tidak formal juga boleh memberi kesan kepada jurang pendapatan. Gaji yang lebih tinggi dalam sektor formal boleh menyebabkan perbezaan pendapatan yang ketara dalam sektor tidak formal. Apakah langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kini maupun kerajaan dahulu? Bagi membasmi masalah miskin dekat serta jurang pendapatan yang ketara, Perdana Menteri Menteri Kerajaan dahulu iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, COVID-19 yang melanda meningkatkan kadar kemiskinan, menjejaskan pendapatan individu serta isi rumah dan seterusnya menghimpit keluarga dalam kemiskinan. Bagi menangani isu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, inisiatif membasmi kemiskinan tegak untuk memastikan rakyat miskin termasuk miskin bangga dibantu melalui pendekatan keseluruhan negara. Dulu unit khusus pada peringkat persekutuan dan di pejabat daerah akan ditubuhkan dan unit ini akan bertanggungjawab menyelaraskan pangkalan data secara bersepadu serta semua program dan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan, sektor korporat dan masyarakat sivil CSO. Selain itu, program pemekasan ekonomi komuniti bandar dan skim pembangunan kesejahteraan rakyat di luar bandar dengan kos sebanyak 1.5 bilion akan diperkukuhkan bagi meningkatkan keboleh pasaran, kesejahteraan dan kuasa bagi keluarga P40. Dalam aspek pendidikan, lebih ramai murid daripada keluarga P40 akan diberi keutamaan untuk kemasukan ke sekolah berprestij tinggi dan pemberian beasiswa. Bagi Kerajaan Madani, Rancangan 2023 akan memberi tumpuan berterusan kepada usaha meningkatkan pelibatan bumi putra dalam berbagai aktiviti sosio-ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan mempunyai potensi pertumbuhan bagi melahirkan masyarakat bumi putra yang lebih berdaya tahan dan mampan. Isu ketidaksamarataan jurang pendapatan dan pembangunan wilayah akan terus ditangani dalam mencapai pengagihan kekayaan yang lebih saksama dan pertumbuhan ekonomi seimbang di semua negeri. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tumpuan kerajaan tidak sekadar pada isu menurunkan harga makanan di peringkat pengguna, tetapi mengatasi masalah kos sara hidup secara jangka panjang menerusi pelaksanaan yang berkesan. Penyelesaian isu kos sara hidup yang akan dilaksanakan bertujuan mencapai 3 matlamat, iaitu memastikan makanan terhidang di atas meja rakyat, memperkukuh kuasa beli dan menyelesaikan isu perumahan. Ahmad Zahid memaklumkan pembangunan kawasan desa akan mengambil kira 4 elemen utama, iaitu digital, ekonomi, sosial dan alam sekitar. Katanya, internet berkelajuan tinggi akan dibawa ke kawasan desa bagi memudahkan rakyat mendapat maklumat yang berbagai sama ada pendidikan maupun digunakan bagi rencana ekonomi setempat. Ahmad Zahid menegaskan isu ketidakseimbangan pembangunan di kawasan desa yang merangkumi 30% populasi negara perlu diatasi supaya setara dengan pembangunan di bandar yang memiliki 70% penduduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabi Syafiq Ahmed Ismail. Saya akan bertangkan tentang tajuk penangguhan pembayaran hutang. Apa sebab penangguhan pembayaran hutang? Iaitu gangguan aliran tunai. Penangguhan pembayaran hutang mengakibatkan gangguan pada aliran dan ekonomi. Syarikat-syarikat yang tidak mendapat bayaran tempoh yang ditetapkan mungkin mengalami kesulitan untuk dalam bayaran hutang mereka, termasuk membayar upah pekerja
dan bayar penyedia barangan dan perkhidmatan. Ini boleh mengganggu aliran tunai dalam ekonomi yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Seterusnya, menjelaskan penilaian kredit. Penegak perbankan boleh menjelaskan penilaian kredit syarikat dan negara oleh agensi penilaian kredit. Sekiranya sebuah syarikat gagal untuk membayar hutang dalam tempoh yang ditetapkan, ia mungkin diberikan penilaian kredit yang lebih rendah oleh agensi penilaian kredit. Ini boleh mengakibatkan kadar fasa yang lebih tinggi untuk pinjaman masa depan dan menjadikan pengumpulan dana lebih sukar bermasa akan datang. Seterusnya, memperburuk keberangkatan dalam hal pembayaran. Pembayaran hutang boleh memperburuk keadaan kewangan syarikat-syarikat yang sudah menghadapi masalah kewangan. Sekiranya syarikat-syarikat ini tidak membayar hutang, mereka mungkin akan terpaksa menghadapi kebangkrutan. Ini akan menyebabkan kerugian pekerjaan, pengangguran pendapatan dan impak negatif pada ekonomi secara keseluruhan. Seterusnya, menyebabkan kestabilan pasaran saham. Pelanggan bayar hutang boleh menyebabkan kesemestian sekiranya sebuah syarikat tidak dapat membayar hutang mereka. Ini membolehkan penurunan harga saham syarikat tersebut. Okay, seterusnya, analisis untuk penangguhan pembayaran hutang ini adalah penyelesaian yang dilakukan oleh Kerajaan Madani memperkenalkan Bulan Jawan 2023 Malaysia Madani, iaitu pertama, potongan cukai. Sukacita diumumkan Perdana Menteri Amir Ibrahim berkata, sukacita diumumkan kerajaan serba setuju mulai tahun Tahsiah 2023 kadar cukai PMKS ke atas pendapatan bercukai bagi 1,150,000 pertama dikurangkan daripada 17% kepada 15%. Pengurangan ini dapat memberi penjimatan sehingga RM3,000 kepada setiap 120,000 pembayaran cukai PMKS. Kemudahan, seterusnya kemudahan penjajah dan pengguna kecil. Kerajaan menyediakan RM50 juta bagi membina baharu dan metal, melibatkan 3,000 gerai dan kios sebagai kemudahan penjajah kecil, penyangga diokasi tumpuan seluruh negara. Selain itu, sejumlah RM170 disediakan bagi metal permis dan kemudahan perniagaan, antaranya di bawah MARA, BKL, Perbadanan Usahawan, Nasional Berhad, UNB dan Perbadan Pembangunan Bandar Udang. Terusnya, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan. Agensi kerajaan akan terus menyediakan pelbagai kemudahan pinjaman untuk manfaatkan usahawan PMKS dengan nilai keseluruhan sehingga 40 bilion ringgit. Usahawan mikro dan kecil disediakan kemudahan pinjaman di bawah agensi seperti Bank Negara, BSN dan Tekuk dengan dana tersedia sejumlah 1.7 bilion ringgit. Okey, bagi kerajaan dahulu, mereka bertindak mengumumkan langkah monitoring selama 6 bulan. Kerajaan tidak mengumumkan langkah monitoring selama 6 bulan di bawah pakej Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin dengan matlamat mudah tunai atau kewangan orang ramai, memacu mudah tunai atau kewangan orang ramai. Menurut Kementerian Kewangan, monitoring balik pinjaman oleh institusi kewangan yang bermula sejak 1 April 2020 dianggarkan berjumlah kira-kira RM51.4 milion setakat Julai 2020. Okey, seterusnya, rendahnya produktiviti. Antara kesan rendahnya produktiviti pertama, pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Produktiviti yang rendah mengakibatkan perusahaan dan industri gagal untuk memaksimalkan hasil dari input diberikan seperti modal, tenaga kerja dan teknologi. Ini mengurangkan output yang dihasilkan dan memperlambatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini berarti bahawa ekonomi Malaysia mungkin mengalami pertumbuhan yang lebih perlahan daripada yang sepatutnya. Yang kedua, kehilangan kompetitiviti. Sekiranya produktiviti di Malaysia terus rendah, maka industri negara akan kekurangan daya saing dalam pasaran global. Hal ini disebabkan oleh fakta bahawa negara-negara lain dengan produktiviti lebih tinggi mampu menghasilkan produk yang berkualiti dengan kos yang lebih rendah. Akibatnya, ekspor Malaysia mungkin terjejas dan negara mungkin kehilangan peluang untuk menarik pelaburan asing yang banyak. Okey, yang ketiga, tingginya kos produksi. Produktiviti rendah menyebabkan kos produksi lebih tinggi dalam perusahaan dan industri. Ini disebabkan oleh fakta bahawa lebih banyak tenaga kerja dan input yang diperlukan untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Akibatnya, perusahaan dan industri mungkin menaikkan harga produk mereka untuk menanggung kos produksi yang lebih tinggi. Ini boleh mengurangkan daya beli pengguna dan berjurus kepada inflasi. Okay, cara kerajaan mengatasi masalah ini adalah, yang pertama, kerajaan dahulu MPC melaksanakan inisiatif dalam menyediakan tenaga kerja masa hadapan yang menyasarkan 10,000 peningkatan kemahiran baru pekerja sektor swasta bagi 2022. Yang kedua, MPC turut memperkasakan industri melalui platform Nexus Produktif. Apabila kata MPC melaksanakan berbagai strategi dalam merealisasikan sasaran produktiviti. MPC juga memberi tumpuan kepada pengembangan teknologi dan digitalisasi yang mana usaha ini sejajar dengan inisiatif di bawah Dasar Negara mengenai Industri 4WRD yang diterajui oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Menurutnya, MPC menyesahkan sebanyak 260 syarikat menerima kelulusan penilaian kesediaan air pada tahun ini. Okey, seterusnya, cara kerajaan Madani menyelesaikan masalah rendah produktiviti dengan melaksanakan program inisiatif Bintara Madani. Ketua Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata, kesemua inisiatif berkenaan yang dikelola oleh pasukan petugas informasi agensi dan program staff untuk melihat
kepada pelaksanaan yang menggunakan kos rendah berdampak tinggi dan boleh dilakukan secara pantas. Ia berucap ia amat penting untuk melihat penambahbaikan bagi memendingkan, memudahkan secara mengoptimalkan sumber yang dalam pelaksanaan sebuah inisiatif. Dalam hal ini, perekayaan proses kerja semakin semula, peraturan dibuat oleh penyeras bersama staf iaitu Perbahagian Produktiviti Malaysia itu sendiri. Beliau berkata lagi bahawa dengan menggunakan urusan perniagaan pertumbuhan ekonomi, tempatan dapat ditingkatkan selain pada masa sama mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Inisiatif seperti ini boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di tingkat negeri. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.